Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Yahya bin Yassin selaku pensyarah pembimbing bagi subjek teras Bahasa Melayu pada praktikum fasa 1 ini. Hari ini, saya, Nurul Quratul Ain binti Sabri dari PISMP BMS JKC SEM 5 akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum. Saya akan berkongsi serba sedikit pengalaman serta ilmu yang telah saya timba sehingga minggu ke-7 praktikum fasa 1 ini. Untuk pengetahuan Encik, guru pembimbing Bahasa Melayu saya di sekolah ialah Cikgu Damson Goh Puntang yang merupakan guru Bahasa Melayu tahun 2 di SJKC Anglo-Chinese. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan saya. Yang pertama, maklumat umum tentang sekolah iaitu perkara berkaitan sekolah. Yang kedua, pengetahuan sedia ada iaitu ilmu perguruan yang telah saya pelajari di IPG. Yang ketiga, pengetahuan kemahiran baharu iaitu yang ditimba semasa praktikum berlangsung. Dan yang keempat, ilmu dan binaan inovasi iaitu perkara yang saya buat untuk memudahkan murid semasa PDP berlangsung. Dan yang kelima, komen dan reaksi iaitu berkaitan sekolah dan murid-murid yang dapat dilihat sepanjang pengalaman mengajar. Yang pertama, saya akan cakap pasal maklumat umum terlebih dahulu. Yang pertama ialah maklumat umum iaitu berkaitan sekolah. Nama sekolah tempat saya praktikum ialah SJKC Anglo-Chinese Papar. Tempoh mengajar adalah selama 3 jam 30 minit. Perkara ini adalah sama mengikuti jadual PDPR sekarang yang sekolah bagi kami. Kumpulan murid yang diajar adalah murid tahap 1 iaitu kelas tahun 2 dengan bilangan murid seramai 23 orang. Saya juga tidak mengajar murid berkeperluan khas. Seterusnya, ini ialah peta sekolah yang telah saya dapat daripada pihak sekolah iaitu Cikgu Ching selaku PKM sekolah kami. Sekolah kami terletak di Pekan Papar dan diketuai oleh guru besar iaitu Puan Chu Bun San selaku guru besar sekolah tersebut. Beliau sangat komited dan rajin dalam menggalas tugas yang disantang. Ini ialah Puan Chu Bun San yang berdiri di sebelah Encik Abdul. Seterusnya ialah pengetahuan sedia ada, iaitu ilmu perguruan yang telah saya pelajari di IPG. Yang pertama, strategi PDP, iaitu terdapat 3 strategi yang telah saya gunakan semasa mengajar di SJKC Anglo-Chinese. Yang pertama, berpusatkan guru. Yang kedua, berpusatkan murid. Dan yang ketiga, berpusatkan bahan. Bagi berpusatkan guru, strategi ini digunakan semasa mengajar kemahiran seperti tata bahasa dan seni bahasa yang memerlukan guru memberi penerangan terlebih dahulu. Rumus-rumus tata bahasa perlu diterangkan dahulu kepada murid-murid sebelum memulakan aktiviti dalam PDP yang dijalankan. Begitu juga dengan pengajaran aspek seni bahasa, guru perlu membuat demo terlebih dahulu untuk memudahkan murid memahami isi PDP. Pada 2 minggu yang lalu, saya telah berpantun semasa kelas dijalankan. Hal ini adalah untuk mendedahkan kepada murid-murid saya tentang intonasi dan cara sesuai untuk melafazkan pantun. Pantun yang telah saya lafazkan ialah pantun Hari Raya. Seterusnya ialah berpusatkan murid. Apa yang dapat saya praktikkan semasa praktikum adalah perkara berpusatkan murid ini saya telah gunakan untuk kemahiran membaca. Saya sebagai guru akan memilih murid secara rawak untuk membaca. Pada permulaan kelas, saya akan memilih murid-murid yang memiliki tahap penguasaan membaca yang sangat memuaskan untuk membaca petikan ataupun dialog. Seterusnya, perkara ini akan membantu rakan-rakan mereka yang lain yang masih lemah dalam membaca untuk memahami sesi PDP yang sedang berlangsung. Contoh murid yang telah menguasai kemahiran membaca ialah Miskah Teddy, Ahmed Nadir, Maverson Jetro dan Chessie Oliver. Keempat-empat mereka ini sering membantu PDP saya agar lebih berkesan. Seterusnya ialah
Strategi PDP berpusatkan bahan. Sehari sebelum melakukan aktiviti hands-on, saya akan memberi peringatan kepada murid-murid menerusi WhatsApp untuk menyediakan bahan yang diperlukan. Pada minggu ketiga, iaitu Selasa, 13 Julai 2021, saya bersama-sama murid tahun 2 melakukan aktiviti hands-on untuk menguji kemahiran mendengar dan bertutur. Mereka berdasarkan arahan dan soalan yang saya beri. Buktinya, seperti yang saya paparkan ini, mereka telah dapat menghasilkan kraf kertas berbentuk kucing semasa PDP secara atas talian menerusi Google Meet. Mereka pada masa ini sangat seronok sebab dapat membuat aktiviti bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya, ilmu perguruan yang telah saya pelajari di IPG ialah tentang pendidikan abad ke-21. Saya turut menerapkan classroom screen, peta pemikiran I think dan pick and fan. Sepanjang mengajar, saya turut menerapkan ilmu ini iaitu menerusi classroom screen menggunakan beberapa kaedah iaitu seperti aplikasi classroom screen yang sangat memudahkan PDP secara atas talian. Aplikasi ini mudah diakses dan sangat interaktif. Kita dapat share beberapa screen dalam satu screen penuh. Seperti kalau saya share screen Canva untuk pembentangan semasa PDP dan YouTube sekaligus dalam satu screen sahaja. Kita tidak lagi perlu membuka tab YouTube jika ingin berkongsi video bersama-sama murid semasa sesi Google Meet. Terdapat pelbagai kemudahan yang turut disediakan dalam platform ini. Antaranya ialah traffic light, timer dan pensel yang sangat membantu semasa PDP. Penggunaan traffic light juga merupakan salah satu unsur PAK 21. Seterusnya, yang kedua itu peta pemikiran I think. Saya turut mengaplikasikan peta pemikiran I think semasa PDP iaitu untuk mengajar kemahiran menulis. Ini ialah hasil kerja murid bernama Miskah Teddy Nair. Peta buih yang telah diterapkan dalam menguji kemahiran menulis iaitu menulis semula ejaan yang betul dalam petikan pembalut hadiah. Hasil kerja Miskah bagi saya sangat emas dan mudah difahami. Tulisan dia pun sangat cantik. Ini merupakan pembentangan saya pertama tadi iaitu classroom screen. Boleh share PDP, slide PDP sekaligus dengan YouTube dan ada traffic light sekali. Yang ketiga, PDP PAK 21 iaitu menggunakan pick and fan dengan aplikasi Wheel of Names. Aplikasi ini sangat interaktif kalau bagi saya. Dalam roda tersebut, terdapat 23 orang nama murid tahun 2. Murid-murid akan dipanggil untuk menjawab soalan semasa PDP menggunakan roda tersebut secara rawak. Aplikasi ini turut menarik minat murid untuk menyertai kelas kerana mereka juga teruja dengan platform yang interaktif ini di samping bersemangat dan bersedia untuk menjawab soalan yang saya ajukan sepanjang sesi PDP berlangsung. Seterusnya, pengetahuan sedia ada yang turut saya pelajari di IPG ialah model kawalan asertif, iaitu sistem ganjaran dan hukuman menerusi aplikasi ataupun platform secara atas talian iaitu Classdojo. Model kawalan asertif ini telah saya pelajari dalam subjek murid dan pembelajaran yang diajar oleh Dr. Julina Osong. Saya telah menerapkan sistem ganjaran dan hukuman dalam kedua-dua kelas secara segera atau tidak segera. Untuk kelas secara atas talian, iaitu segera, saya akan menggunakan aplikasi Classdojo untuk memberikan mata ganjaran secara langsung. Perkara yang diambil kira dalam memberi ganjaran adalah seperti kehadiran, respon yang aktif, sikap murid-murid dan hasil kerja yang mereka laksanakan. Perkara ini juga membuatkan murid-murid teruja dan memberi respon secara aktif semasa kelas berlangsung. Mereka akan berasa seronok apabila mendapat mata ganjaran yang diberikan seperti dalam situasi permainan atas talian, iaitu online games.
Kelas Dojo juga membantu saya sebagai guru untuk menjejak kehadiran murid. Seperti yang saya paparkan ini, kartun yang berwarna kelabu melambangkan murid tidak hadir, manakala kartun yang terdapat pelbagai warna ini merupakan murid yang hadir semasa sesi Google Meet. Saya juga mudah untuk memberi markah dan fokus hanya kepada murid yang hadir sahaja. Seterusnya, saya juga mengaplikasikan pengetahuan sedia ada, iaitu teori behaviorisme dan teori kecerdasan pelbagai yang telah saya pelajari di IPG semasa praktikum online ini. Kedua-dua teori ini merupakan teori yang tidak asing lagi bagi saya kerana setiap semester sudah pasti akan dikaitkan dengan tingkah laku pelajar serta persekitaran dalam bilik darjah. Maka, kedua-dua teori ini digunakan secara aktif semasa praktikum. Teori behaviorisme, iaitu peneguhan positif, akan saya gunakan semasa dan selepas sesi PDP. Apabila murid berjaya menjawab soalan dengan betul, memberi respon yang tepat dan menghantar hasil kerja, saya akan mengucapkan tahniah, syabas dan terbaik sebagai penghargaan untuk usaha mereka sepanjang sesi PDPR ini. Perkara yang ketiga yang akan saya bincangkan ialah pengetahuan kemahiran baharu. Pengetahuan ini telah saya pelajari sepanjang sesi praktikum sehinggalah minggu ke-7, iaitu minggu sekarang. Yang pertama iaitu kawalan kelas, yang kedua tahap penguasaan murid dan yang ketiga komunikasi. Bagi kawalan kelas, saya telah membuat peraturan kelas sendiri. Seperti dalam gambar yang dipaparkan, ini peraturan kelas. Murid perlu mematuhi peraturan yang saya tetapkan. Saya sendiri buat peraturan ini agar mereka perlu mematuhi peraturan tersebut sepanjang sesi PDP yang saya jalankan. Kedua-dua kelas bahasa Melayu dan pendidikan jasmani yang saya ajar masing-masing mempunyai peraturan tersendiri. Murid yang tidak mematuhi peraturan, markah dalam kelas dojo akan ditolak serta-merta dan mereka dapat melihat markah mereka ditolak secara langsung. Setakat ini, alhamdulillah semua murid-murid berjaya mematuhi peraturan yang ditetapkan, iaitu yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ini. Mereka sangat patuh akan arahan saya dan sepanjang ni mereka belum pernah lagi tidak mematuhi apa yang saya cakap. Apa yang saya dapat menerusi kawalan kelas ini, kita sebagai guru perlulah tegas dalam melaksanakan peraturan yang dibuat agar murid-murid akan mematuhi peraturan tersebut. Seterusnya ialah tahap penguasaan murid dalam pengajaran kemahiran membaca. Seperti yang terdapat dalam hasil kerja murid-murid di Google Classroom yang telah saya buat naik, terdapat 2 orang murid yang masih memerlukan bimbingan semasa membaca, iaitu Jeremy Chin dan Weston Shen Randy. Kedua-dua murid tersebut masih membaca secara membatang, namun ibu bapa mereka sangat prihatin dan memberi kerjasama yang sangat baik dalam memastikan anak-anak mereka lancar membaca. Mereka turut menghubungi saya selaku guru bahasa Melayu menerusi WhatsApp dan menyatakan masalah yang mereka alami, iaitu kedua-dua murid tersebut masih lambat membaca dan membaca secara membatang dan belum lancar membaca. Maka, saya telah mengambil langkah yang proaktif dengan menyediakan modul membaca untuk kedua-dua murid tersebut. Modul membaca yang saya berikan adalah bacaan menggunakan suku kata berwarna. Saya seterusnya akan memantau kemahiran membaca Jeremy dan Weston menerusi WhatsApp. Syukur buat masa sekarang, mereka telah menguasai kemahiran membaca pada tahap yang baik. Lebih baik daripada sebelum diberikan modul membaca. Buktinya, semasa kelas pada minggu ke-5, Weston sudah mempunyai keyakinan diri untuk mengangkat tangan dan membaca dialog semasa kelas secara Google Meet. Sebelum ni dia hanya diam kerana mak dia cakap dia lambat membaca jadi dia tak dapat
ikut apa yang kami buat semasa kelas. Selepas adanya modul tersebut dan latihan yang saya beri, dia boleh membaca sedikit demi sedikit, lebih baik daripada yang dahulu. Berdasarkan pemerhatian, question bacaannya semakin baik berbanding pada awal saya mula mengajar dahulu. Yang ketiga iaitu komunikasi dengan warga sekolah. Saya banyak belajar tentang cara-cara berkomunikasi dengan warga sekolah, terutamanya dengan pihak pentadbir. Saya perlu bertutur dengan sopan, menggunakan ayat yang ringkas dan mudah difahami. Hal ini kerana kebanyakan guru yang bertugas di sekolah saya adalah berbangsa Cina dan mereka kurang fasih berbahasa Melayu. Jadi saya perlu guna ayat yang ringkas dan mudah difahami semasa berkomunikasi agar komunikasi tersebut adalah komunikasi yang berkesan dan kedua-dua pihak dapat memahami intipati perbualan tersebut. Seterusnya yang keempat iaitu ilmu dan binaan inovasi. Saya telah merangka sebuah jadual untuk mengecam ayat majmuk yang saya panggil sebagai jadual penyiasat. Pada minggu lalu, saya telah membuat sebuah inovasi yang dikenali sebagai jadual penyiasat. Jadual ini disediakan untuk murid-murid mengecam jenis-jenis ayat berdasarkan situasi yang diberi, iaitu sama ada ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Dalam masa yang sama, murid-murid akan dapat mengenal pasti kata hubung yang terdapat dalam ayat jika ayat tersebut ialah ayat majmuk dalam masa yang singkat. Sebelum membuat latihan menggunakan jadual penyiasat, saya akan memberi 2 clue, iaitu clue yang pertama tentang perbezaan dan contoh bagi kedua-dua ayat tunggal dan ayat majmuk, dan clue yang kedua iaitu contoh-contoh kata hubung. Saya telah memberikan clue tersebut menerusi grup WhatsApp tahun 2. Sebenarnya, jadual penyiasat ini ialah bahan maujud, namun untuk tidak membebankan murid secara semasa PDPR berlangsung, di mana kita tahu semua sedang belajar secara atas talian dan susah untuk membuat bahan maujud sendiri. Jadi saya telah menyediakan PDF dan live worksheet untuk mereka melengkapkan tugasan yang diberi. Murid hanya perlu drop dan drag jawapan yang betul. Ada juga beberapa orang murid yang tidak dapat mengakses live worksheet ini. Mereka print PDF yang saya bagi dan isi jawapan yang betul pada jadual yang saya sediakan. Inovasi ini turut membantu mereka menyiapkan tugasan dalam tempoh yang sangat singkat. Murid yang berjaya mengecam 4 atau lebih ayat yang tepat akan diberikan e-sijil, iaitu anugerah penyiasat terhebat. Seperti yang saya paparkan ini ialah e-sijil yang telah saya berikan kepada Maverson Jetro. Saya mengambil inisiatif untuk menambah perkataan detektif agar dapat menaikkan semangat mereka dalam PDP yang saya jalankan. Jadi sijil ini adalah khas untuk detektif Maverson Jetro kerana berjaya menyiasat 6 ayat menggunakan jadual penyiasat dengan tepat dalam tempoh yang sangat singkat. Dia merupakan murid yang pertama menghantar tugasan dan mendapat semua betul tanpa sebarang kesalahan. Perkara yang terakhir yang saya akan bincangkan ialah komen dan reaksi semasa mengajar di sekolah. Semasa mengajar di sekolah ini, saya dapat menjalinkan hubungan yang positif dengan warga sekolah. Pihak sekolah memberikan kerjasama dan pertolongan yang sangat baik untuk kami berlima sebagai guru praktikum di sekolah tersebut, iaitu bersama 4 lagi kawan praktikum saya, iaitu Emilia, Bernie, Nurin dan Britney Sonia. Mereka akan membantu dari segenap aspek seperti PDP, maklumat dan co-curriculum. Saya turut menjadi seorang yang lebih kreatif dan inovatif
dalam melaksanakan PDP dan tidak hanya tertumpu kepada satu kaedah pengajaran sahaja. Seperti yang kita sedia maklum, wabak penyakit COVID-19 ini serba sedikit menjejaskan sistem pendidikan kini di mana sesi persekolahan perlu diadakan secara atas talian. Perkara tersebut merupakan perkara baharu bagi semua rakyat Malaysia, terutamanya murid sekolah rendah yang belum memiliki apa-apa gadget maupun telefon bimbit tersendiri. Mereka perlu menyesuaikan diri untuk belajar secara atas talian tanpa perlu ke sekolah. Perkara ini tidak membantutkan idea saya untuk mengajar, malah memakinkan lebih banyak idea yang kreatif dan inovatif untuk menyediakan PDP yang menarik dan seronok. Saya banyak menerapkan aktiviti bermain sambil belajar dalam kelas secara Google Meet kerana saya tahu lumrah kanak-kanak yang sangat suka bermain. Antara permainan yang pernah saya gunakan semasa PDP ialah teka silang kata secara atas talian, kuis menggunakan Quizizz, Word World dan Quiz Wizard yang menyediakan tapak iaitu template yang dapat menarik perhatian murid. Seterusnya ialah yang ketiga, isu yang terakhir, iaitu isu penghantaran kerja rumah. Isu ini tidak lagi asing dalam mendepani cabaran mengajar secara atas talian, iaitu isu penghantaran kerja rumah. Saya yakin dan pasti rakan-rakan praktikum dan guru-guru lain turut mengalami masalah yang sama, di mana murid langsung tidak mengikuti kelas secara Google Meet atau tidak memberi respon di WhatsApp. Inisiatif yang saya ambil bagi membendung isu ini terus berlarutan ialah membina sebuah jadual yang dinamakan sebagai rekod PDPM. Dalam jadual tersebut akan ada senarai nama murid, hari dan minggu saya mengajar. Saya akan update rekod ini menggunakan warna. Saya akan update rekod ini setiap hari Jumaat agar murid dapat melihat siapa yang belum hantar dan yang telah menghantar tugasan pada minggu tersebut. Apa yang menarik tentang rekod ini, saya akan update menggunakan warna sebagai petunjuk. Contohnya, seperti yang kita dapat lihat dalam gambar ini yang telah saya paparkan di skrin. Warna hijau merupakan murid yang menghantar dan menyiapkan tugasan dengan lengkap. Warna kuning, tugasan yang kurang lengkap. Warna merah, belum menghantar tugasan. Rekod ini bukan sahaja memudahkan urusan saya sendiri dalam merekod hasil PDP yang dijalankan, namun turut memberi semangat kepada murid-murid untuk menyiapkan kerja seperti rakan-rakan yang lain. Jadual ini turut dipaparkan setiap hari Jumaat ke dalam grup WhatsApp tahun 2 agar mereka peka terhadap tugasan yang perlu disiapkan dan dihantar pada minggu tersebut. Dengan adanya rekod PDPI ini, terdapat beberapa murid terus konsisten dalam menghantar tugasan yang diberikan. Diharapkan agar murid akan sentiasa berusaha sebaik mungkin dalam membuat dan melengkapkan tugasan yang diberi. Maka selesailah pembentangan RPP bagi praktikum fasa 1 ini bagi Nurul Batu Ain binti Sari. Sekian, terima kasih.